Salam sejahtera. Jawatan Kuasa Fatwa memutuskan bahawa halal untuk makan daging kultur. Ini selagi penghasilan daging dalam makmal itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sumber sel yang digunakan mestilah diambil daripada haiwan yang halal atau dibenarkan dalam Islam. Kedua, setiap bahan yang diguna untuk tentukan tekstur dan kandungan daging kultur itu juga halal. Dan akhir sekali, produk itu mestilah bersih dan bukan toksik. Fatwa baru itu bersandarkan prinsip-prinsip agama yang bertujuan memelihara kehidupan manusia dan melindungi alam sekitar. Dalam menentukan pendirian agama dalam isu berkenaan, Jawatan Kuasa Fatwa sudah mengkaji 3 aspek iaitu proses dan sumber daging, kaedah penghasilan dan bahan-bahan yang digunakan. Mereka juga bertemu para pakar industri, ahli sains dan pihak-pihak berkepentingan. Menurut Muiz, kajian ini sebenarnya sudah dimulakan sejak penjualan daging kultur diluluskan Agensi Makanan Singapura pada 2020. Dan menurut Muiz lagi, fatwa tersebut penting untuk rancangan masa depan bagi pensijilan halal untuk produk-produk daging kultur. Ia bertujuan memberi jaminan kepada pengguna Muslim dalam menentukan sama ada produk makanan tertentu halal atau tidak untuk dimakan. Fatwa ini juga berdasarkan manfaat yang dijangka boleh diraih daripada pembangunan teknologi semasa. Jawatan Kuasa Fatwa akan terus memantau keperluan, cabaran dan pembangunan semasa. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, Singapura akan memperkenalkan syarat-syarat kawal selia untuk mengurus cara aplikasi disediakan kepada golongan muda. Wadah pengedaran aplikasi seperti Apple App Store atau Google Play Store mungkin perlu melakukan pemeriksaan sebelum aplikasi-aplikasi tertentu boleh dimuat turun oleh pengguna lebih muda. Cik Teo menambah, penting untuk mengurus wadah-wadah ini kerana kebanyakan cara kita berinteraksi di internet kini adalah melalui aplikasi. It has to do with the concept of how certain things are only appropriate if you have the capacity to deal with the information, deal with the content. You are able to apply your mind to the rightness and the wrongness of certain issues, and you can judge for yourself. Cik Teo berkata demikian semasa menjawab soalan bagaimana untuk mencegah golongan muda daripada mengakses aplikasi tertentu dengan berbohong mengenai usia sebenar mereka. Satu program baru turut dilancarkan di acara yang dianjurkan Pertubuhan Pengakap Singapura. Di bawah program ini, sekitar 12,000 pengakap akan dilatih mengenai kemahiran celik digital seperti bagaimana untuk mengenal pasti penipuan online. Saudara, tidak lama lagi rakyat Singapura boleh mendapatkan sokongan kesihatan mental yang mereka perlukan di mana-mana sahaja. Menteri Negara Kanan Kesihatan Dr. Janil Puthucheary memberi jaminan ini menjelang perbahasan Parlimen mengenai strategi kesihatan mental nasional. Kementerian Kesihatan MOH ingin melengkapkan lebih 1,300 doktor biasa atau GP dengan kemahiran yang lebih baik bagi menangani kes-kes tersebut menjelang 2030. Serta untuk semua poliklinik menawarkan khidmat kesihatan mental. Malah ia juga akan diperluas di luar sektor perubatan. Jika anda perlukan sokongan kesihatan mental, anda boleh merujuk kepada pekerja sosial atau pusat khidmat keluarga berdekatan atau mungkin doktor keluarga anda. Ini yang sedang diusahakan pemerintah, satu ekosistem di mana jagaan kesihatan mental disediakan merentasi pelbagai sektor. You choose what is comforting to you, what you find easy to access, a provider of mental health services that you trust and that you can develop a trusting relationship with. And so for some people it will be within their workplace or their school, for some people it will be in the community, for some people it will be a polyclinic or a general practitioner that they already have a relationship with. We let the person choose and we make sure that whoever they go to, no wrong door policy, and you plug into our mental health ecosystem. Model jagaan berperingkat juga akan diperkenalkan agar para penyedia khidmat boleh memberi rujukan dengan lebih lancar sesuai dengan tahap sokongan kesihatan mental yang diperlukan seseorang itu. Broadly speaking, we want a shift of the center of gravity, if you will, the emphasis on how we deliver mental health care services out into the community. Reduce the amount of medicalization and institutionalization around issues of mental health and mental wellness. Secondly, we want to broaden the ability for a much wider variety of providers to deal with
mental health and mental wellness issues. So not just everything has to be dealt with by a doctor. Maka itulah pelbagai agensi kini dilibatkan sama dalam usaha sedemikian menjadi sebahagian daripada pasukan bertindak mengenai kesihatan dan kesejahteraan mental. Sebilangan pemegang jawatan politik dari kementerian-kementerian berbeza dijangka berkongsi pandangan mengenai usaha tersebut semasa perbahasan di Parlimen nanti. Strategi nasional terbaru ini, saudara, turut menimbangkan beberapa cara untuk meningkatkan kesihatan mental di sekolah dan tempat kerja dan dijangka turut menjadi topik perbahasan di Parlimen. Contohnya, pendidikan kesihatan mental kini merupakan sebahagian daripada kurikulum biasa di sekolah rendah dan menengah. Semua sekolah mempunyai sekurang-kurangnya seorang kaunselor yang menghadiri kursus secara kerap untuk menajamkan atau memperhalusi kemahiran mereka. Sekolah-sekolah juga menerima dana bagi menawarkan cara-cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan para pelajar. Sekolah menengah Jurong misalnya, terdapat sebuah ruang khusus bagi para pelajar meluangkan masa bermain bersama rakan-rakan. Destigmatizing mental illnesses or mental health issues as a part of the national narrative, including normalizing focus on mental well-being and promoting help-seeking behavior. So these national efforts will trickle down to our students at a school level and help parents understand mental health issues as well. So I'm happy to learn that there's what's in the works is now a parent toolbox that aim to equip parents with some skills to support their children. Kementerian Tenaga Manusia juga kerap mendampingi tempat-tempat kerja untuk memperbaiki dasar-dasar kesejahteraan mental mereka. Ini termasuk menyediakan aturan kerja fleksibel dan program kesejahteraan khusus. Misalnya, Certis Group mengendalikan talian hotline 24 jam bagi pekerjanya. Ia dikendalikan oleh para karyawan kesihatan mental. Dan menurut syarikat keselamatan itu, penting untuk menggalak kesejahteraan jauh sebelum timbul apa-apa masalah.